Jadi, kumpulan kami akan membentangkan satu projek untuk menyelesaikan masalah ini. Projek kami ialah menghasilkan baja kompos daripada sisa makanan terbuang yang ada di dapur. Jadi, sisa makanan itu akan dimasukkan dalam sekam padi dan terurai. Lalu, ianya akan dibantu pula oleh bakteria untuk mempercepatkan proses penguraian. Jadi, kita dapat memanfaatkan sisa makanan yang akan menjadi baja kompos. Apakah bahan-bahan yang perlu digunakan? Yang pertama, buah-buahan yang rosak. Yang kedua ialah nasi yang telah basi. Yang ketiga, satu pek sekam padi. Seterusnya, bakteria EM4. Dan akhir sekali, tong sampah. Apakah cara-cara untuk membuat baja kompos ini? Yang pertama, kita masukkan buah-buahan ke dalam tong sampah. Kemudian, masukkan sekam padi ke dalam tong sampah mengikut kesesuaian, sehingga menutupi permukaan buah-buahan yang rosak itu, seperti di dalam video ini. Ini ialah gambar pertama yang sudah dimasukkan sekam padi secukupnya. Jadi, kita dapat lihat sekam padi sudah menutupi permukaan buah-buahan tersebut, seperti di dalam video ini dengan selengkapnya. Selepas itu, masukkan nasi yang telah basi ke dalamnya. Seterusnya, masukkan bakteria EM4 dengan secukupnya ke dalam tanah kompos tersebut. Bakteria ini dibeli di Shopee. Jadi, campuran tanah ini akan menjadi lembap dan basah. Rutin harian saya ialah mengambil kayu dan kacau campuran tersebut sehingga sebati. Aktiviti petang pula kami mencari cacing di kawasan kebun. Jom cari cacing. Jujurlah, kami menjumpai 5 ekor cacing. Dan ini ialah video cacing yang kami dapat tadi dan akan diletakkan di dalam tanah campuran tersebut. Saya membiarkan tanah tersebut selama 2 minggu untuk betul-betul kompos. Akhir sekali, selepas 2 minggu, tanah tersebut telah menjadi kompos sepenuhnya. Tetapi, campuran ini masih lembap dan basah. Jadi, saya perlu pergi ke padang untuk keringkan baja kompos terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Selepas beberapa hari, baja kompos telah kering sepenuhnya. Dan kita dapat lihat hasilnya sungguh memberangsangkan. Baja kompos ini telah menjadi halus dan sedia untuk digunakannya. Akhir sekali, saya akan letakkan baja kompos ini berhampiran dengan pokok agar pokok ini dapat hidup dengan subur. Beginilah meletakkan baja kompos dengan betul. Selepas seminggu, saya mendapati bahawa pokok ini sudah membesar dengan cepatnya dan hidup dengan subur. Lihatlah sendiri perkembangannya. Subur kan? Apakah kebaikan membuat baja kompos? Antara kebaikan baja kompos ialah selamat digunakan dan tidak membawa sebarang kesan apabila digunakan secara berlebihan. Yang kedua, bebas daripada parasit, patogen dan fitotoksin. Yang ketiga, tidak mengandungi bahan kimia. Yang keempat, proses penghasilan baja yang 100% semula jadi. Dan yang terakhir, harga yang murah serta bermutu. Apakah kaitan baja kompos yang digunakan dalam pertanian ini dengan COVID-19? Seperti yang kita tahu, situasi pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan ekonomi negara semakin menurun. Jadi, kita perlulah berjimat cermat dalam semua aspek, termasuklah dalam aspek pertanian, seperti di kebun depan rumah kita. Hal ini bukan sahaja dapat membuahkan hasil yang bermutu tinggi, malah menggunakan kos rendah dengan menggunakan baja kompos buatan sendiri. Oleh itu, kita dapat mengurangkan kos perbelanjaan dalam menghasilkan pertanian yang terbaik. Sebagai penutup, Kompos adalah bahan utama dalam pertanian organik.
Asasnya, pengkomposan memerlukan hanya timbunan buangan di kawasan luar dan menunggu bahan-bahan tersebut terurai dari 6 minggu atau lebih. Kaedah pengomposan moden menggunakan beberapa langkah proses dipantau dengan teliti dengan kemasukan air, udara dan bahan yang kaya dengan karbon dan nitrogen. Jadi, kita dapat praktikkan di rumah demi menjamin kelestarian alam semula jadi negara kita.